Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan kes kajian berkenaan Animonster Studio. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli termasuk diri saya sendiri. Saya, Muhammad Syamil bin Muhammad Hamdan, nombor matrik 296063, Munah binti Abdul Rahim 296221, Muhammad Ammar bin Azizan 278642, Nur Daniyah Saidah binti Faizal Ilahi 294085, Aina Hazrina Azwa binti Muhammad Azurin 294144. Kita bermula dengan industri media baharu. Terdapat 3 buah syarikat animasi yang kami pilih, iaitu Wow Animation, Lescopac dan pilihan kami sendiri, Animonster. Kami akan memberikan justifikasi mengapakah kami memilih syarikat Animonster berbanding syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi. Kita bermula dengan syarikat Wow Animation. Sedikit latar belakang mengenai syarikat Wow Animation. Syarikat Wow Animation diasaskan oleh bekas pekerja Lescopac, iaitu Usamah Zaid Yassin pada tahun 2013. Antara filem yang terkenal dalam Wow Animation yang dikeluarkan oleh Wow Animation ini ialah Agent Ali The Movie pada tahun 2019. Seterusnya, kita beralih kepada syarikat Lescopac. Lescopac merupakan syarikat yang diasaskan oleh Haji Burhanuddin Makrazi dan Haja Ainul Arif pada tahun 2005 bersama 3 graduan Universiti Multimedia yang lain. Antara filem yang dikeluarkan oleh syarikat ini ialah Geng Pengembaraan Bermula 2009, Upin Ipin Jeng 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 pada tahun 2016 dan Upin Ipin Keris Yamang pada tahun 2019. Seterusnya kita ke syarikat Animonster Studio, syarikat yang kumpulan kami pilih, iaitu syarikat animasi ini diasaskan oleh 4 orang bekas pekerja Lescopac pada tahun 2009, iaitu Muhammad Nizam Abdul Razak, Muhammad Anas Abdul Aziz, Muhammad Safwan Abdul Karim dan Ki Yang Pin. Antara karya-karya yang dikeluarkan oleh syarikat Animonster ini dari segi dalam segi televisyen adalah Bobo Boy Galaxy, Fly with Yaya, Papa Pipi dan Nekamoto. Dan antara filem mereka yang dikeluarkan hanyalah Bobo Boy The Movie pada tahun 2016, Bobo Boy The Movie 2 pada 2019 dan pada sekarang ini sedang berlangsungnya filem mereka yang ketiga, iaitu Nekamoto Movie yang ditayangkan pada tahun ini, dan juga filem yang akan datang iaitu Bobo Boy The Movie 3 sama ada dikeluarkan pada tahun 2024 ataupun 2024 ataupun 2025. Di sini kami ingin buat justifikasi daripada konsep pecah panggung filem-filem ini. Kita dapat lihat di sini kita dapat lihat daripada contohnya kita ambil filem Wow Animation. Wow Animation ni bajet mereka mengeluarkan 6.5 juta dan pecah panggung mereka sebanyak 30.5 juta. Manakala syarikat Lescopac 2009 keluarnya filem pada tahun 2009 iaitu Geng Pengembaraan Bermula, bajet dengan 4.7 juta dan pecah panggung sebanyak 6.2 juta. Upin Ipin Jeng 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 pada tahun 2016 mendapat kutipan pecah panggung sebanyak 3 juta, dan juga Upin Ipin Keris Yamang yang pada tahun 2019 yang mengeluarkan bajet sebanyak 20 juta dan mendapat hasil pecah panggung sebanyak 26 juta. Okey, kalau dan dibandingkan dengan filem Animonster yang hanya 2 yang sekarang ini pada tahun 2016 dan 2019, bajet pada tahun 2016 untuk filem Bobo Boy The Movie hanyalah 5 juta dan mendapat pulangan sebanyak 20 juta. Manakala Bobo Boy The Movie 2 pada tahun 2019 mengeluarkan bajet sebanyak 7 juta dan mendapat hasil pulangan sebanyak 30 juta. Dan ini keseluruhannya menunjukkan bajet daripada Animonster Studio hanyalah sebanyak 12 juta dan mendapat pulangan sebanyak 50 juta. Manakala untuk Lescopac mereka mengeluarkan bajet untuk menghasilkan filem sebanyak 24.7 juta dan mendapat pulangan sebanyak 35.2 juta. Dan juga Wow Animation yang hanya menggunakan bajet sebanyak 6.5 juta dan mendapat pulangan sebanyak 30.5. Dari sini kita dapat melihat bahawa kenapa kami memilih syarikat Animonster disebabkan oleh pecah panggung mereka lebih banyak lagi berbanding dengan syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi seperti Lescopac dan juga Wow Animation. So itu saja. Ini merupakan beberapa elemen model perniagaan, iaitu strategi teras, cadangan jualan unit, segmentasi pasaran, rakan konsep utama dan idea baharu dan inovasi. Elemen seterusnya adalah strategi teras.
Antara strategi yang diusahakan oleh Animonster Studio adalah pembangunan pasaran, kualiti animasi, isi kandungan, platform dan pelesenan dan cenderamata. Yang pertama adalah pembangunan pasaran. Solusi untuk pembangunan pasaran adalah dengan meluaskan strategi seperti karakter atau watak yang pelbagai dalam jenis jalan penceritaan. Terdapat juga pelbagai platform digunakan sebagai sasaran penonton atau pelanggan. Yang kedua adalah kualiti animasi. Animasi yang direka adalah dalam bentuk 3 dimensi dengan kualiti yang tinggi. Yang ketiga adalah isi kandungan. Penggunaan jalan penceritaan yang ditambah dengan kandungan sentuhan tempatan. Yang keempat adalah platform. Media sosial sebagai jaringan untuk luaskan pemasaran iaitu di laman sesawang, YouTube, Facebook, Twitter dan TikTok. Hal ini syarikat juga dapat berkembang sehingga ke serata Asia Tenggara dan negara yang lain. Penonton juga boleh menonton animasi berulangan, tidak kira masa atau tempat. Rangkaian Monster di YouTube adalah antara rangkaian digital terbesar iaitu sebanyak 6.5 bilion yang menonton. Akhirnya, yang kelima adalah pelesenan dan cenderamata. Cenderamata boleh didapati di laman sesawang Monster. Kandungan yang terdapat dalam cenderamata tersebut adalah berdasarkan karakter sebenar daripada Animonster Studio itu sendiri. Sebagai contoh, permainan, pengumpulan kad, pakaian dan banyak lagi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya adalah jalanan jualan unik bagi syarikat Animonster. Pertama adalah beberapa siri tayangan ditayangkan di channel YouTube Monster. Hal ini dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang dan secara percuma. Seterusnya adalah terdapat pelbagai siri yang memainkan watak superhero di angkasa lepas. Seterusnya adalah menghasilkan watak dengan kuasa yang berbeza. Akhir sekali adalah menghasilkan sebuah siri animasi yang santai dan sesuai untuk tontonan keluarga seperti siri Papa dan Pipi. Dan seterusnya adalah rakan kongsi utama bagi syarikat Animonster. Yang pertama adalah kerjasama dengan Cartoon Network Jepun dan Netflix Jepun. Hal ini kita dapat saksikan bahawa Mekamato, salah satu daripada animasi daripada Animonster, telah mendapat vote rank yang keempat di Tokyo Anime Award Festival 2023. Seterusnya adalah kerjasama dengan industri gaming dengan menyertai 165 perkongsian sedia ada, termasuklah The Walking Dead, The Smurf, Zepito, PUBG dan sebagainya. Yang ketiga adalah kerjasama bersama Cinema JC yang melancarkan figura pada Boboiboy The Movie 2, iaitu figura limited edition. Seterusnya adalah kerjasama dengan Suruhan Pencegah Rasuah Negara dan kerjasama dengan United Nations Development Program yang mereka menghasilkan filem animasi berdurasi pendek bagi setiap syarikat tersebut. Segmentasi pasaran membawa maksud aktiviti yang membahagikan populasi kepada kumpulan yang berkonsepkan ciri yang sama. Segmentasi pasaran terbahagi kepada beberapa jenis customer yang berdasarkan demografi, geografi, sosial, psikografi, media dan pelbagai lagi. Bagi Animonster Animation Studio ini terdapat 4 jenis pelanggan berdasarkan demografi, geografi, psikografi dan media. Bagi geografi, kebanyakan pelanggan atau penonton Animonster Studio ini terdiri daripada kalangan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Jepun dan Korea. Hal ini kerana watak superhero itu sendiri yang mempamerkan kuasa-kuasa yang sangat rapat dengan budaya di Asia. Selain itu, bagi demografi pula, kebanyakan penonton terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Hal ini kerana bagi kanak-kanak pun disampaikan oleh Animonster Studio ini mempamerkan beberapa nilai-nilai seperti mereka menyambut hari kita semula sedunia, serta mengekalkan adab saling menghormati walaupun sesama alien sendiri yang terdapat dalam cerita Boboiboy itu. Bagi peringkat remaja dan dewasa pula, ia bermula daripada Boboiboy The Movie, seterusnya Boboiboy Galaxy dan Boboiboy The Movie 2 yang mempamerkan watak Boboiboy itu sendiri yang mengembara ke luar angkasa. Banyak penonton kalangan dewasa dan remaja kerana di Malaysia masih kurang lagi animasi yang menggambarkan sesuatu di luar angkasa seperti yang digambarkan oleh Animonster Studio. Bagi psikografi pula, animator yang bekerja di bawah Animation Studio ini mahir bermain dengan imajinasi penonton. Misalnya, mereka boleh membayangkan bentuk rupa alien
berbentuk rupa alien yang berkepala kotak serta ada yang berbentuk seperti sotong dan pelbagai lagi. Dari segi jalan cerita pula, jalan ceritanya amat menarik sehingga kanak-kanak boleh berimajinasi sambil bermain dengan patung figura yang dikeluarkan oleh Animonstar Animation oleh syarikat Animonstar Studio itu sendiri. Bagi patung mereka juga Animonstar Studio ini juga mahir memain psikologi pelanggan dengan mereka cipta sebuah figura aksi iaitu Bob Boy serta kawan-kawannya itu Popeye, Yaya dan Ying. Hal ini menjadi tarikan kepada penonton untuk mengumpul patung figura tersebut. Selain itu, mereka juga menawarkan pelbagai promosi yang menarik perhatian pelanggan, selain menyebabkan pelanggan boleh menonton daripada Bob Boy Series 1, Series 2, Bob Boy The Movie, Bob Boy The Movie 1 dan 2, Bob Boy Galaxy serta sekarang yang animasi terbaru iaitu Mekamato. Dari sudut media pula, Animonstar Studio ini amat memainkan peranan penting dari sudut menggunakan media hiburan seperti mereka membuat rancangan TV series menceritakan tentang Mekamato, Papa dan Pipi serta Bobo Boy. Pada asalnya Animonstar Studio ini hanya mempamerkan cerita Bobo Boy sahaja, tapi selepas mendapat sambutan oleh ramai penonton daripada seluruh Asia, ia telah berkembang mengeluarkan beberapa siri lagi. Selain itu, mereka juga memainkan peranan penting dalam penggunaan YouTube. Okey, seperti kita tahu, pada zaman sekarang YouTube amat memainkan media promosi untuk mengembangkan lagi pasaran. Misalnya mereka meletakkan promotion sebahagian jalan cerita yang terdapat dalam movie bagi menarik penonton untuk melihat lebih lanjut mengenai movie yang dikeluarkan oleh Animonstar Studio. Serta pada setiap kali perayaan, mereka juga mengadakan promosi mengenai perayaan. Bagi Netflix pula, Animonstar Studio sendiri berkolaborasi bersama Netflix untuk mengeluarkan kesemua series Bobo Boy serta Mekamato. Di TikTok pula, sebahagian pekerja serta pelakon latar suara Bobo Boy sendiri mempromosikan cerita Bobo Boy serta Mekamato bagi menarik perhatian pelanggan. Serta terdapat beberapa pengguna TikTok juga membuat filter adudu dan props itu sendiri untuk menarik lagi perhatian, serta filter ini turut digunakan oleh pekerja Animonstar Studio. Saya akan berkongsikan sedikit tentang idea baharu dan inovasi tentang Animonstar Studio. Pada 2021, Animonstar Studio telah melancarkan satu filem iaitu Match Motor musim pertama. Ia telah mendapatkan sambutan hangat. Pada tahun 2022 iaitu tahun ini, Animonstar Studio telah melancarkan satu iklan iaitu inovasi yang baharu untuk Animonstar Studio, iaitu mereka telah menjalankan satu iklan iaitu bertajuk Kembar Identity yang telah dilancarkan pada musim raya. Yang kedua ialah PUBG X Bobo Boy yang telah dilancarkan oleh Animonstar Studio juga. Dan pada tahun ini juga, baru-baru ini Animonstar telah melancarkan satu filem iaitu Match Motor musim yang kedua. Ia telah mendapatkan sambutan yang hangat dan telah menembusi pasaran Asia dan ke luar negara. Pada tahun 2024, Animonstar juga melancarkan satu siri iaitu PAPA Papa dan Bobo Boy Galaxy 2 bahagian yang kedua, dan siri Papa PP musim yang pertama, dan Match Motor musim yang keempat. Pada 2025, Animonstar juga telah merencanakan untuk mengeluarkan satu filem iaitu Bobo Boy musim yang ketiga, Bobo Boy Galaxy 3 bahagian pertama, dan siri Papa PP musim yang kedua. Seterusnya, pada 2026, Animonstar Studio juga telah melancarkan satu projek iaitu dinamakan Projek R, dan sambungan pada Bobo Boy Galaxy 3 bahagian 2 dan siri Papa PP musim yang ketiga. Akhir sekali, pada tahun 2027, Animonstar Studio melancarkan untuk mengeluarkan satu projek iaitu bernama EXM dan siri Papa PP musim yang keempat. Dan Animonstar juga telah merancang satu siri iaitu Bobo Boy di IG
dan destinasi terbaik, tetapi ia tidak dinyatakan untuk dikeluarkan pada tahun ini. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, pembentangan slide yang ditunjukkan adalah elemen model perniagaan. Kumpulan kami telah pun membentangkan beberapa elemen yang terdapat dalam model perniagaan. Antaranya ialah strategi teras, cadangan jualan unik, rakan kongsi utama, segmentasi pasaran, akhir sekali, idea baharu dan inovasi. Sekian daripada kami.